Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ala Syahidah Binti Yusof. Nombor mencik saya S58732. Hari ini saya akan membentangkan tajuk faktor-faktor dan kesan akibat peningkatan gejala rasuah dalam kalangan pejabat awam di Malaysia. Gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam di negara ini disifatkan sebagai satu pandemik dan merupakan isu yang sangat serius. Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sata berkata, pelakuan mengambil rasuah yang meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini dilihat seolah-olah menjadi budaya di negara ini. Pejabat awam merupakan golongan yang amat penting dalam menguruskan, menggerakkan dan menentukan hala tuju urusan kerajaan, institusi serta pembangunan negara ke arah yang lebih maju. Namun begitu, majoriti dalam kalangan pejabat awam telah menyumbang kepada peningkatan gejala rasuah dalam Malaysia berbanding sektor-sektor lain. Rasuah ditakdirkan sebagai penyalahgunaan kuasa yang telah diberi kepercayaan tetapi digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Manakala menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah membawa masuk penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan tersebut terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Terdapat faktor dalaman yang mempengaruhi peningkatan gejala rasuah dalam kalangan pejabat awam. Antaranya ialah kelemahan peribadi seseorang. Sikap boleh menjadi impak yang amat besar terhadap keinginan seorang untuk melakukan rasuah. Hal ini terjadi apabila kurangnya penerapan nilai moral dalam diri, sikap yang mementingkan diri sendiri, mahu kemewahan yang melebihi kemampuan dan lain-lain. Selain itu, kelemahan kepimpinan. Hal ini terjadi apabila sesebuah organisasi yang masih mengamalkan budaya lama iaitu mewujudkan ruang organisasi yang bersifat negatif yang tidak mengamalkan nilai dan etika yang betul ketika bekerja. Kelemahan kepimpinan juga terjadi apabila pemimpin yang bersikap tidak jujur, tidak berprinsip serta pecah amanah. Seterusnya, perkara ini boleh menjejaskan dan merosakkan nilai integriti dalam diri seseorang pekerja mereka. Faktor dalaman yang terakhir ialah sikap yang mengabaikan nilai dan tuntutan agama. Pejabat awam yang tidak kukuh dan kuat pegangan agamanya akan lebih terdorong mengikut hawa nafsunya dan cepat terpengaruh akan upah atau faedah yang diberikan kepadanya demi mencapai tujuan dan kepentingan diri sendiri. Manakala, terdapat juga faktor luaran yang mempengaruhi peningkatan gejala rasuah dalam kalangan pejabat awam. Antaranya ialah faktor perkembangan modernisasi. Sesetengah pejabat awam menggunakan cara keji ini untuk mendapatkan keuntungan kepada organisasi mereka dengan cepat. Akibat ditawarkan jumlah yang banyak, menyebabkan pegawai tersebut tidak dapat berfikir panjang untuk menerima rasuah tersebut. Selain itu, pengaruh keluarga dan rakan sekerja. Pengaruh keluarga dapat dilihat dalam keadaan di mana terdapat kecenderungan untuk membantu ahli keluarga kerana kesepikan dan desakan hidup. Manakala pengaruh rakan sekerja berlaku kerana mudah terpengaruh dan terikut-ikut dengan aktiviti rakan sekerja yang pernah melakukan rasuah. Faktor luaran yang terakhir ialah kelemahan struktur organisasi. Kelemahan struktur organisasi seperti tiada pengawasan daripada sistem kamera keselamatan litar tertutup, CCTV dan pengawal keselamatan menyebabkan keadaan ini boleh membuka ruang untuk mereka mudah melakukan gejala rasuah tanpa disyaki. Terdapat juga kesan akibat peningkatan gejala rasuah dalam kalangan pejabat awam. Antaranya ialah pertumbuhan ekonomi dan sosial tak halan. Rasuah yang berleluasa akan menyebabkan kelemahan pembangunan dan institusi sebuah negara itu di mana akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi, seterusnya sosial negara akan terbentuk. Kesan seterusnya ialah pentadbiran negara menjadi kucar-kacir. Peningkatan gejala rasuah pada setiap tahun menyebabkan sesebuah kerajaan boleh jatuh kerana pentadbiran negara mereka yang tidak terurus.
Kesan pelibatan rasuah boleh menyebabkan pentadbiran negara tidak stabil, tidak kukuh dan menjadi kuacar kaca. Sesungguhnya, orang awam akan mencetuskan reformasi kerana terdapat pemimpin negara mereka mengamalkan gejala rasuah. Kesan yang terakhir ialah nama baik dan imej individu akan tercemar. Ini kerana nama mereka akan tercatat dalam sistem negara sebagai pelaku rasuah. Seterusnya menyebabkan mereka sukar untuk diterima kerja dalam perkhidmatan awam yang lain. Akibat daripada itu, kualiti kehidupan mereka akan terjejas sehingga boleh menjadi penganggur dan beban kepada negara. Oleh itu, bagi mengurangi masalah dan isu gejala rasuah yang berleluasa dalam kalangan pejabat awam, terdapat beberapa cadangan yang perlu dilaksanakan. Antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang organisasi. Setiap organisasi perlu memperkukuhkan pentadbiran dengan mewajibkan pejabat awam untuk mematuhi peraturan, polisi dan prosedur kerja. Seterusnya perlu menggalakkan pejabat awam itu menghayati etika dan tingkah laku yang betul. Melalui penguatkuasaan undang-undang dapat memberi kesedaran kepada pejabat awam bahawa gejala rasuah itu adalah bahaya dan merupakan masalah yang amat serius. Selain itu, dengan mempergiatkan kempen anti rasuah. Pihak kerajaan hendaklah melancarkan kempen-kempen anti rasuah seperti kempen gerakan memerangi pemberi rasuah, kempen katakan tidak pada rasuah, kempen rasuah membawa padah dan lain-lain lagi, agar ketulusan dan nilai integriti sentiasa tertanam dalam diri setiap pejabat awam, sekaligus mendidik mereka supaya menolak sebarang tawaran berbentuk rasuah daripada sesiapa sahaja. Cadangan yang terakhir ialah penerapan nilai-nilai murni sejak kecil. Ibu bapa amat berperanan dalam memupuk dan mendidik anak-anak sejak kecil. Ibu bapa seharusnya memastikan suasana dan keadaan keluarga dipupuk dan diamalkan dengan sosial budaya yang baik dan nilai-nilai positif. Kesimpulannya ialah keterlibatan pejabat awam dalam gejala rasuah adalah isu di tahap yang kritikal dan membimbangkan. Jika gejala rasuah tidak ditangani dengan segera, akan memberi peluang kepada timbulnya jenayah yang lain, seperti penggelapan wang, penyelewengan, cetakan wang palsu dan lain-lain. Oleh itu, semua orang mestilah berganding bahu dan sama-sama menghapuskan gejala rasuah demi agama, bangsa dan negara.